Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang rekan media. Sidang media pada petang ini adalah berhubung dengan tangkapan 17 suspek yang terlibat dalam Macau scam. Pada 2 hari bulan 2 semalam, pihak polis pada bahagian risik dan operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Johor bersama dengan bahagian Siasatan Jenayah Komersial PD Keluang telah membuat serbuan ke atas sebuah rumah di Bandar Penawar, Kota Tinggi kerana disyaki beroperasi sebagai call center sedikit penipuan Macau scam. Dalam serbuan yang dijalankan, pihak polis telah berjaya menahan seramai 17 orang suspek warga negara Malaysia terdiri daripada 15 lelaki dan 2 perempuan yang disyaki terlibat menyamar sebagai pegawai pos laju dan pegawai penguatkuasa bagi memperdaya mangsa. Kesemua suspek yang ditangkap berusia di antara 22 hingga 33 tahun. Serbuan juga telah berjaya merampas peralatan yang digunakan bagi menghubungi dan memperdaya mangsa berupa 57 buah telefon bimbit berbagai jenama, 1 set komputer dan 2 buah modem. Siasatan awal mendapati modus operandi yang digunakan oleh sindiket penipuan ini adalah seperti berikut. Yang pertama, menyamar sebagai pegawai pos laju dan memperdaya mangsa kononnya kiriman atas nama mangsa ditahan oleh pihak pos kerana mengandungi barang yang menyalahi undang-undang. Yang kedua, menyamar sebagai pegawai polis. Kononnya mangsa boleh ditangkap dan akan dikenakan tindakan undang-undang. Penyamar seterusnya akan menawarkan untuk membantu mangsa melalui laporan polis berkenaan perkara tersebut. Yang ketiga, menyamar sebagai pegawai penyiasat kes dan pegawai amla daripada Jabatan Siasatan Komersial dan menawarkan kepada mangsa untuk menyelesaikan kes berkenaan dengan meminta maklumat diri dan perbankan mangsa. Mangsa juga menerima arahan untuk diberikan melalui panggilan telefon membuat pindahan wang ke dalam akaun bank yang diberikan oleh ahli sindiket Macau scam ini. Dan yang terakhir, segelintir pada ahli-ahli sindiket kita tangkap ini pada mulanya ditawarkan pekerjaan lain di media sosial dan sehingga mengetahui pekerjaan tersebut mereka perlu buat setelah memasuki rumah tersebut. Mereka tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan segala keperluan disediakan oleh ketua sindiket yang masih lagi bebas. Kita sedang cuba untuk mengesan orang. Kesemua suspek ini telah mendapat perintah riman selama 4 hari sehingga 6 Februari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan dan jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara lebih kurang setahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan sebatan serta boleh juga dikenakan denda. Polis Johor sekali lagi tuan-tuan menasihatkan orang ramai supaya tidak menyerahkan bukti-bukti diri dan maklumat berkenaan dengan pembangkan kepada pihak ketiga ataupun pihak yang tidak dikenali. Orang ramai juga dinasihatkan untuk membuat semakan melalui laman CCID, Semak Miu atau pihak berkuasa yang berkenaan supaya tidak menjadi mangsa kepada sedikit Macau scam. Ada apa-apa soalan, tuan-tuan? Ini rumah Semidi. Rumah Semidi ini, belakang rumah ni tuan-tuan adalah sebuah taska dan kita daripada siasat awal yang kita buat, sindiket ini telah beroperasi pada hampir setahun tuan-tuan, pada Januari tahun lepas. So genap setahun lah dia orang beroperasi. Kita masih lagi menjalankan suara siasat sebab kita tangkap semalam. Mungkin daripada suara siasat kita akan dapat detail yang berkenaan lah. Setakat ni tak ada kaitan. Ini sindiket berasingan. Yang kita tangkap sebelum ni, Pelikan 2 ni berkaitan dengan Teddy Teo. Tak ada kaitan dengan dia. So, dia orang semua ni dikurung dalam rumah tu namanya tak boleh keluar. Lebih kurang macam itulah. Tidak dibenarkan keluar. Semua makan minum disediakan. Setahun tak keluar rumah.
Adalah keluar. Maksud saya dihadkan. Contohnya kalau dia orang dibenarkan keluar, dia orang nak datang balik, dia orang akan parking jauh daripada rumah CMD tersebut. Dia orang tak parking depan rumah. Dia berjalan sikit untuk masuk ke rumah. Makan minum disediakan sedikit. Ada lagi tuan-tuan? Ini ada ni daripada Sabah pun ada, Sarawak pun ada ni. Bukan Johor, Melaka pun ada. Sabah, Sarawak, Melaka. Itulah MO yang digunakan oleh call center tuan. Once dia orang dah duduk, dah masuk ke lokasi rumah ataupun apartmen ataupun kondominium tuan-tuan, dia orang tak dibenarkan keluar. So sebarang pergerakan, makanan sebagainya akan dibawa oleh sindiket lah. Mereka tak nak nampak pergerakan keluar masuk. Mau sewa? Homestay. Homestay ya? Homestay. Ya, tadi apa soalan tadi? Tak dengar apa? Boleh dikatakan anggota sindiket dia separuh dia macam kita tak boleh keluar masuk di kawasan semua, mereka macam mereka ni sebagai tahanan ke ataupun just adalah bukannya kata dia orang ni ditahan ni dah, dia orang tak dibenarkan keluar lah. Pergerakan tu dihadkan. Dia tak nak nampak ada pergerakan keluar masuk. Kalau dibenarkan masuk 17 orang ni, setiap hari masuk keluar akan menimbulkan kecurigaan kepada orang sekeliling lah. Apa 17 orang ni buat dalam rumah CMD ni kan? Dihadkan. Gaji 2,000 ke 7,000. Ada komisen lah, lepas tu ada komisen lagi, plus komisen. Kalau dia orang dapat mangsa kan, dapat komisen lebih. Datuk, selain daripada rampasan itu, rampasan lain ada? Cakap ini ya. Ada lagi handphone kita rampas, ada? Ini dia yang kita rampas. Dia tuan-tuan, handphone ni setengah tu memang telah di-set. Kalau katakan kita buat sebuah, dia set untuk dia punya apa? Sistem dia tak boleh di restart balik tuan. Dia akan data-data yang ada akan terhapus. Dia ada reset lah. Random. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan setiap hari ya. Ini Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial kita ada, ACP Saleh, tanya dia setiap hari. Kes-kes yang berkaitan dengan penipuan ni masih lagi berlaku. Dalam sehari mungkin ada 500,000 yang kena tipu kan. Ada 500,000 Ada. Kurang pun ada, lebih pun ada tuan. Hari-hari masih lagi ada mangsa tuan. Walaupun kita dah war-warkan setiap kali ada tanggapan, bukan saja di Johor lah, satu Malaysia kan. Tapi masih lagi ada mangsa yang tertipu tuan. Mastermind tak ada. Semua dia orang peranan dia orang sama tuan. Sebab tu tadi saya kata kita masih mengesal lagi saki-baki dia. Dan yang kepala-kepala yang terlibat lah. Kita sedang siasat. Mungkin teknik baru, taktik terbaru kan. Ada pro ada kon lah. Bagi saya kalau kawasan luar bandar lagi cepat orang nak detect. Kan? Kalau kawasan kondo ataupun apartmen susah kita nak detect kan. Tak tahulah mungkin mereka beralih ke luar bandar pula. Okey tuan-tuan. Okey. Kita satu WhatsApp tu bukan daripada polis. Mungkin WhatsApp tu disediakan oleh pihak-pihak tertentu lah. Tetapi apa yang saya nak tekankan, kita bukan saja menggempur kampung-kampung. Kita di mana saja kita akan gempur. Macam 2-3 hari lepas kita pergi ke penempatan kilang. Kerja-kerja kilang. Kita ada banyak kluster industri sekarang ni. Kluster tempat kerja pun banyak. Kalau kawasan JB ni, Pelentong,
dan 2-3 tempat lagi. Memang dia punya kadar kes baru memang tinggi tuan. So kita tak tumpukan kepada mana area tu, kita tumpukan kepada semua kawasan. 2-3 hari lepas pun saya kata kita dah besarkan tim pemantauan kita daripada 241 ke 400 tuan, ke 500 setakat ni insyaAllah dah sampai pun jumlah tu hampir 500 tim pemantauan kita. Maknanya kalau ada di kampung-kampung perlu keadaan ni, betul ke kalau ada orang ramai yang kata kampung-kampung tak perlu dia tengok tempat, ada yang tak ikut, ada yang ikut. Macam ingat semalam ada tanggapan warga asing yang ada pakai gelang kan di Kota Tinggi yang keluar untuk beli pergi kedai barang untuk beli barang tu kita dapat tengok. Sebab tu kita nak maklumat pada orang awam. Kalau orang awam ada maklumat, salurkan pada pihak polis ataupun balai berdekatan untuk kita mengambil tindakan. Andy? Okey. Kita masih lagi masih mengesan anak dia, dan kita percaya kedua-dua anaknya masih berada di Malaysia. Macam Teddy Teo tu kita percaya berada di Danok lah, di luar negara. Tapi anak dia ni kita yakin masih berada di Malaysia. Ada juga maklumat kata dia nak serah diri. So kita sedang menunggulah. Kalau dia nak serah diri awal lah. Dia orang tak akan dapat pergi mana-mana. Kita percaya masih berada di Malaysia. 2 orang anak dia. Teo Chi Chow dengan Teo E Meng. Okey tuan-tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ni yang monitor dia ada punya USB dia recording apa yang masa-masa yang kena. Jaga tempat ini. Tuan-tuan tengok yang saya katakan tadi, ini banyak, ni bukan saja orang Semenanjung, ni orang Sabah, orang Sarawak. Tangan bersatu, ada Kristian, ada Islam, ada campur. Ini tuan-tuan, yang saya katakan dia punya info tuan. Pertama, dia akan menyamar sebagai pos laju. Daripada pos laju tuan-tuan, dia akan pas dekat dia punya counterpart ni yang lakon sebagai polis, pemangkat korporal. Kemudian pegawai AMLA dan sebagainya untuk kononnya dapat menyelesaikan kes tersebut kan. Info yang sama. Berkali-kali inilah info yang digunakan dan berpuluh-puluh kali pun masih lagi ada mangsa yang tertipu tuan. Mana tadi tuan tadi? Dia monitor dia. Ada recording yang macam mana. Tuan-tuan ni ada tuan-tuan dalam monitor ni recording suara yang seorang menipu mangsa kan tentang Buatkan suara. Ini yang suara tadi. Betul. Hello. Hello.请问是ông Sao Trung Mang? Ada yang Malaysia. Kita cari yang bahasa Malaysia ni. Dari Kemampuan Immigration. Yang betul dapat. Ya, apa yang boleh saya bantu? Tak tahu ini saya terima ini panggilan. Saya jaga ada satu pesanan going diterima. Okey, dia ada bagi nombor checking, bagi kontak. Nombor apa? Nombor checking, nombor keputusan. Saya tak tahu, saya terima ini telefon saja. Dan dia terus sambung pergi di sini hotline. Okey, tak apa. Boleh saya tahu dia alamat dan nombor keputusan mana yang belum diterima?
Apa? Alamat. Ya. Alamat. You mau itu postcode ah? Ya, alamat. Alamat nombor 159 Jalan Bukit Batu 5 Jalan Bukit Batu 5 Bukit Batu 81020 Kulai Johor. Pulau Johor. Okey, sebelum saya terima jasa nama, boleh ucapkan sekian nama untuk saya cari sistem komputer subscriber queue. Saya tak tahu ini pembukaan siapa punya wak. Ya, setelah itu saya nak ikut punya alamat, tapi saya nak punya nama buat itu sahaja sebagai queue. Nama saya Ya, PANG. P-A-N-G, T for Thailand, No, P for Penang. P for Penang, okay, P-A-N-G, B for Bangkok. BI B-I, YUN. Y-U-N. Okey, saya ucapkan ya, P for Penang, P-A-N-G, P for Bangkok, B-I, Y-U-N, N for Germany. Yes. Okey, di sini saya tunggu sebentar, saya tolong semak dulu, boleh? Ini lama tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar lah. Ini contoh tuan, tuan-tuan boleh dengar macam mana dia menggunakan kaedah yang sama tuan-tuan, tapi benda ni berulang-ulang. Orang masih lagi tak sedar tuan. Okey tuan-tuan, terima kasih. Terima kasih banyak.